Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Rosmawati binti Saari daripada PJJ Kampus Melaka bersama rakan saya Fifi Nur Syafini binti Muhammad Kamarul, Nur Reha binti Mat Zain dan juga Ong Siu Yong. Okay, next. Okey, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan dengan makna pengurusan awam strategik. Okey, berdasarkan Atlas ND telah menyatakan bahawa Mark Moore dan Herman Leonard, pengurusan awam strategik merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tugas dan accountability pegawai awam dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi dan sokongan politiknya untuk menentukan cara meningkatkan nilai awam. Okey, makna pengurusan strategik pula, menurut Bryson dan Josh 2020 menyatakan bahawa pengurusan strategik ialah kaedah penyusunan strategi yang digunakan oleh organisasi awam dan entiti lain yang mengintegrasikan rumusan dan pelaksanaan strategi. Ia selalunya terdiri daripada perancangan strategik untuk merangka strategi, kaedah melaksanakan strategi dan juga pembelajaran strategik secara berterusan. Dengan itu, pengurusan strategik boleh membantu organisasi awam dan entiti lain dalam mencapai objektif dan juga menambah nilai kepada kebaikan awam. Makna perancangan strategik ialah merangka strategi, kaedah melaksanakan strategi dan pembelajaran strategi yang saya terangkan tadi. Okey, saya serahkan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Reha binti Mat Zain. Menyambung apa yang dibincangkan oleh kawan saya sebentar tadi mengenai syarikat berkaitan kerajaan GLC iaitu Government Linked Companies mempunyai objektif utama kepentingan mengawal langsung untuk melantik lembaga pengarah, pengurusan kanan juga sebagai mewujudkan utama pilihan untuk syarikat. GLC merupakan salah satu pembentukan pengaruh besar pada struktur ekonomi Malaysia seperti pembekal utiliti dan perkhidmatan strategik teras, air dan pembentungan, elektrik, keuangan dan perkhidmatan keuangan, yang terakhir pengangkutan awam. Next. Pengenalan TNB iaitu Tenaga Nasional Berhad dahulunya dikenali sebagai Lembaga Elektrik Negara, merupakan institusi kerajaan yang paling cekap sebelum diswastakan pada tahun 1990. Bermula pada 28 Mei 1992, TNB telah berkembang dari kekuatan hingga ke kekuatan menjadi utiliti yang sangat responsif terhadap keperluan pihak berkepentingan TNB dan pasarannya. Pelanggan TNB merupakan kediaman iaitu majoriti yang paling besar, memberi keunggulan dalam produk dan perkhidmatan. Kedua, komersial yang mana kedua terbesar dan menjalankan operasi perniagaan dan komersial. Dan yang terakhir, dari segi perindustrian yang merupakan bilangan kecil dan menyumbang kepada sebahagian besar jualan elektrik. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Selamat petang, nama saya Ong Siu Yong, nombor matrik 260177 dari PES Melaka. Hari ini saya akan membentangkan masalah organisasi TNB. TNB adalah satu-satunya syarikat yang tidak mempunyai persaingan dan mengalami kerugian yang besar dan suka menerima sebagai satu masalah. TNB mengalami kerugian akibat operasi yang dijalankan dan masalah kewangan.
Krisis ini mula apabila kerajaan mengenakan cukai ke atas TNB. Masalah yang pertama, kenaikan taraf kepada pengguna. Isu kenaikan ini menyebabkan masyarakat tidak puas hati. Kadar tarif merupakan jumlah wang yang ditetapkan yang dibayar oleh TNB yang dikenakan kepada pelanggan pada kadar ditetapkan. Kenaikan taraf terlibat masyarakat yang duduk di bandar, kampung, kilang, peniaga dan pemborong juga terkesan dengan impak. Sebagai contoh, pengilang dan peniaga adalah berlebihan menggunakan elektrik. Ini menyebabkan kos bertambah secara mendadak kerana bil elektrik bertambah banyak. Masalah yang kedua, beban kewangan banyak. Kenaikan kadar tarif TNB disebabkan oleh hutang syarikat menjadi besar. Hal ini kerana beban hutang berlaku daripada perbelanjaan yang berlebihan dan gagal laksana pelan strategik TNB. Yang terakhir, mutu perkhidmatan yang lemah. Penswastaan dan pengkorporatan berlaku namun tidak menjamin keberkesanan. Minda dan konsep pemikiran kaki tangan tidak berubah. Seterusnya, ringkasan analisis. Menyediakan perkhidmatan bekalan elektrik dalam perumusan strategik untuk menawarkan perkhidmatan dan produk bagi mencapai kecemerlangan. Visi untuk TNB untuk menjadi antara badan korporat yang terunggul di dunia dalam bisnes tenaga dan bidang lain. Mengamal nilai teras TNB, integriti, kolaboratif, profesionalisme, tumpuan pelanggan, pemikiran maju dan perhatian. Kelemahan berlaku permasalahan sehingga membebankan rakyat. Melaksanakan perancangan awal boleh mendapat keuntungan dan mendapat faedah. Sekian, terima kasih. Saya serah kepada rakan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Firina Syafini binti Muhammad Kamarul, nombor matrik 258510. Okey, seterusnya saya akan meletakkan cadangan. Alternatif baru untuk sumber tenaga ialah untuk peningkatan kos bahan mentah. TNB terpaksa membelanjakan pendapatan dengan jumlah tertentu. Gunaan panel solar untuk menjana elektrik. Kemudian memperbaiki mutu perkhidmatan. Kelemahan mengambil tempoh masa yang lama untuk menyelesaikan sebarang tugas atau aduan daripada pengguna. Kemudian latihan kemahiran kepada kaki tangan TNB. Perlu ada pendedahan latihan kemahiran bagi melahirkan golongan pekerja yang profesional dan pakar dalam bidang tertentu. Dapat meningkatkan kepercayaan dan integriti syarikat serta perkhidmatan yang dibekalkan sentiasa dipelihara dan dipertingkatkan. Penjimatan elektrik. Menurut Wadi 2014, peralatan elektrik yang tidak diguna dimatikan suis atau dicabut plug. Tiada sesiapa di dalam bilik, matikan suis lampu, kipas dan penghawa dingin. Kesimpulan, langkah terbaik untuk melaksanakan dasar pengkorporatan agensi awam untuk memajukan agensi supaya terus maju dan berdaya saing. Rancangan awam strategik dilaksanakan oleh kerajaan ialah untuk melaksanakan dasar penswastaan, untuk membuktikan kualiti dan kecekapan, pengurusan dipertingkatkan, kaki tangan berprestasi tinggi diberi peluang kenaikan pangkat dan imbuhan. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.